Afnan Hamimi bin Taib Azimuddin Al-Ustaz. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri Teluk Intan, soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Dipertua dan Ahli Yang Berhormat. Kerajaan amat mengalu-alukan konsep pembinaan secara kaedah bina dan kemudian jual, build up then sell, bagi pemajuan perumahan swasta melalui Dasar Perumahan Negara tahun 2018 hingga 2025. Kementerian KPKT telah menggariskan pelan tindakan bagi memastikan peralihan daripada jual kemudian bina kepada bina kemudian jual dilaksanakan secara berperingkat. Walau bagaimanapun, usaha ini telah mengalami kelewatan akibat daripada wabak COVID-19 dan kini menunggu masa yang sesuai sehingga ekonomi negara dipulih sepenuhnya. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan melalui Dasar Rumah Perumahan Negara menggalakkan konsep pembinaan secara bina kemudian jual dengan nisbah 10%, 90% bagi pemajuan perumahan swasta. Melalui kaedah pembinaan BKJ ini, pemaju akan menekan 10% wang pendahuluan daripada harga jualan kepada pembeli, manakala baki 90% akan dikenakan setelah rumah tersebut siap dengan sijil perakuan siap dan pematuhan CCC serta penyerahan pemilikan kosong vacant possession dengan izin. Bagi pelaksanaan kaedah ini, Akta Pemajuan Perumahan Kawalan Pelesenan tahun 1966, Akta 118 dan peraturan-peraturan telah memperuntukkan jadual I dan jadual J, iaitu perjanjian jual beli bagi pembinaan pemajuan perumahan secara bina kemudian jual dengan nisbah 10% dan 90%. Oleh kerana konsep BKJ ini memerlukan pemaju mempunyai keupayaan kewangan yang kukuh bagi melaksanakan projek. Pada masa ini, kerajaan hanya menggalakkan sebagai satu option pemaju yang bersedia untuk melaksanakan konsep BKJ secara sukarela. Bagi menggalakkan pemaju perumahan melaksanakan konsep bina kemudian jual, beberapa kemudahan dan insentif telah disediakan oleh kerajaan sama ada peringkat persekutuan maupun peringkat negeri. Dalam merealisasikan hasrat ini, bermula pada tahun 2019, KPKT telah melaksanakan kajian dan pindaan terhadap Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan tahun 1966. Dalam kajian ini juga, KPKT bercadang untuk menambah baik dan memperincikan projek terbengkalai. Cadangan penambahbaikan ini bertujuan untuk memperkasa tabik urus dan pengurusan pemajuan perumahan yang efisien, memastikan hak dan kepentingan pemberi rumah terpelihara selain juga memudah cara pemajuan perumahan swasta ke arah kelestarian sektor perumahan. Antara pindaan yang dicadangkan adalah pertama, memperkukuhkan definisi terbengkalai dalam menguruskan pemantauan projek perumahan. Tafsiran ini akan ditambah baik bagi memboleh pemantauan yang lebih berkesan dilaksanakan oleh KPKT dalam pencegahan projek perumahan terbengkalai. Kedua, mengkaji cadangan meningkatkan jumlah modal diterbitkan dan modal terkumpul secara tunai bagi syarat pemaju yang hendak mengemukakan permohonan lesen pemaju perumahan. Peningkatan jumlah modal ini dapat memastikan pemaju yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan rekod pelaksanaan penyempurnaan projek yang baik sahaja dapat menjadi pemain industri. Ini dapat memastikan masalah projek sakit atau projek terbengkalai dikurangkan pada masa hadapan. Ketiga, menyenarai hitam nama pengarah syarikat yang menyebabkan projek-projek terbengkalai dan projek sakit. Selain itu, pemaju yang gagah membayar kompaun, Inka Award Tribunal pemberi rumah dan juga melaksanakan pemajuan perumahan tanpa lesen juga akan disenarai hitam dan tidak boleh memohon lesen pemajuan perumahan serta permit iklan dan jualan. Dan yang keempat, terakhir, memperkenalkan kontrak option to purchase, pra perjanjian jual beli dengan syarat yang terperinci. Kontrak option ini menyediakan ruang keluar di pihak pemaju dan juga pembeli rumah dan tidak melibatkan implikasi kewangan yang tinggi sekiranya pemajuan perumahan tersebut tidak dapat diteruskan disebabkan pemaju gagah mendapat jumlah jualan yang disasarkan di dalam satu tempoh masa. Akhir kalam adalah diharapkan hasrat kerajaan bagi meminimalkan projek perumahan sakit dapat direalisasikan melalui konsep pelaksanaan proses bina kemudian jual ini kelak. Sekian, terima kasih. Sila Ustaz. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucap
tahniah atas cadangan kerajaan untuk pindah Akta Pemajuan Perumahan. Saya juga mencadangkan supaya akta tersebut dipindah dengan mengheret semua ahli lembaga pengarah, bukan setakat pengarah sahaja, mengheret semua ahli lembaga pengarah ke mahkamah jika projek itu sakit. Tan Sri Speaker, soalan saya ialah, kalaulah konsep bina dan jual ini dilaksanakan nanti, ianya akan ada risiko kenaikan harga rumah. Kerana pemaju akan meletakkan semua beban kewangan itu pada harga rumah, tentu rumah harganya akan meningkat naik. Apa usaha kerajaan untuk kawal harga rumah ini setelah dilaksanakan konsep ini? Yang pertama. Yang kedua, jika pihak pemaju tadi disebut diberi pilihan, mungkin pemaju tidak mahu laksanakan konsep ini. Reda Persatuan Pemaju Perumahan pun 10 tahun lepas telah menolak cadangan ini. 2004 dia telah tolak cadangan ini. Kalaulah pemaju berkeras untuk tak mahu laksana konsep ini, adakah kerajaan sendiri bersedia melaksanakan konsep ini? Kerajaan bina, kerajaan jual direct pada pembeli, supaya terutama kepada kumpulan B40 dan M40 supaya mereka ada rumah pada masa depan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, Menteri. Terima kasih kepada ahli yang berhormat yang prihatin tentang konsep ini, di mana pada ketika ini kita melaksanakan konsepnya sebagai secara asas sukarela. Kita faham dengan kos yang semakin menaik. Oleh kerana itu, Kementerian telah cadangkan insentif-insentif yang ditawarkan bagi menggalakkan pemajuan secara bina kemudian jual. Antaranya, pertama, mengecualikan syarat pembayaran deposit bagi lesen pemajuan perumahan dan juga bank garanti. Kedua, keutamaan fast lane bagi semua urusan yang melibatkan pemajuan seperti tukar syarat tanah, pecah sempadan, kelulusan plan susun atau plan bangunan dan juga kelulusan daripada jabatan-jabatan teknikal. Ketiga, pertimbangan untuk mengecualikan daripada development charge supaya pemaju yang membangun dan kemudian jual diberikan insentif sebagai galakan. Kita memang dari segi projek-projek kerajaan, dari segi social housing arm dengan izin KPKT, kita mempunyai projek perumahan rakyat yang memang sudah siap, baru kita aturkan kepada pembeli supaya pembeli rumah yang bernasib baik mendapat PPR tidak ada risiko projek sakit ataupun terbengkalai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tak malah sesi untuk waktu pertanyaan dijawab.